Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk matematik tahun 4 hari ini, kamu akan belajar mengenai topik bahagi. Kalau kamu masih ingat, konsep bahagi pada tahun 3, konsepnya ada 4. Okey, yang perlu kamu tahu ialah konsep pertama, bahagi secara pengumpulan. Okey, dikumpulkan secara 2, 2, 4, 4. Okey, bergantung pada soalan. Okey, yang kedua, pengagihan ataupun mengagihkan secara sama banyak. Okey, yang ketiga, tolak berturut-turut. Kena dengan konsep bahagi itu sendiri. Bahagi ni ialah konsep tolak yang berturut-turut. Dia berbeza dengan darab. Darab tambah yang berulang-ulang, berturut-turut. Okey, yang keempat ialah songsangan darab. Alright. Jadi, mari kita tengok soalan yang pertama. Syarikat kita telah mencetak 39,630 beg cenderamata seperti ini. Tolong agihkan beg ini sama banyak kepada 3 buah koperasi sekolah. Okey, kalau tengok di sini, maklumat yang pertama ialah 39,630. Dan maklumat yang kedua, agihkan beg ini sama banyak. Okey, sama banyak kepada 3 buah koperasi sekolah. Betul tak? Okey, jadi soalan dia, berapakah bilangan beg cenderamata yang diagihkan kepada setiap koperasi? Okey, untuk menulis ayat matematik bahagi sangat mudah. Okey, ayat matematik yang pertama mestilah menggunakan angka yang lebih besar daripada pembahagi dan juga jawapan. Kalau kamu letakkan nilai yang kecil pada ayat matematik yang pertama untuk bahagi, itu sudah confirm salah. Okey? Jadi, tengok yang pertama, kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, berbeza dengan operasi-operasi yang lain seperti darab, tolak dan tambah. Okey, operasi yang saya nyatakan sebentar tadi, kebanyakannya bermula daripada nilai tempat sah. Untuk bahagi, dia bermula dengan nilai tempat yang paling besar bergantung pada soalan. Okey, nilai tempat yang paling besar sekarang ialah 10,000. Jadi, sebelum kamu mulakan membahagi, kamu perlu listkan dulu sifir 3. Kenapa? Di dalam sifir 3, kamu boleh nampak terus jawapannya dan senang untuk kamu rujuk. Okey, jadi kamu listkan dahulu sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, lagi 18, 21. Okey, saya listkan yang ni dahulu. Okey, jadi mari kita lihat sama-sama. Okey, 3 bahagi 3. Tengok di sini, di dalam sifir 3 ada tak yang hampir dengan 3? Yang ni ada kan? Yang ni hampir dengan 3, iaitu pada nombor 1. Sebab itulah 1 di atas 3. Kemudian kamu lakukan operasi. Seterusnya kamu perlu lakukan operasi darab. Okey. Okey, 1 darab 3. Of course lah 3. Kemudian seterusnya tolak. Dalam operasi bahagi ni dia banyak operasi. Okey, sebab tu kamu kena faham dahulu konsep tambah, konsep tolak, konsep darab. Kemudian kamu boleh apply kan di dalam operasi bahagi. Okey, kemudian 3 tolak 3 sifar. Okey, kemudian turun 9. Dalam sifir 3 ada tak yang hampir jawapannya dengan 9? Okey, kamu boleh tengok sini adalah 9. Yang ke-3 kan? 1, 2, 3. Jadi, letak yang ketiga tu di atas 9. Okay, kemudian operasi darab. Seterusnya akan dapat jawapan lah 9. 9 tolak 9, sifar. Turun lagi. Buat 1 per 1. Yang ni kita belajar bahagi tanpa baki dahulu. Untuk kamu ingat balik, refresh balik. Okay, 6. Dalam sifir 3 ada tak 6? Okay, ada. Yang ke-2. Sebab tu dia letak 2 di atas tu. 2 darab 3, 6. Tolak, sifar. Turun 3. Tengok dalam sifir 3, ada tak 3? Adalah. Jadi, 1 darab 3.
Tolak, dapat sifar. Turun lagi sekali. Yang last sekali, sifar. Sifar dalam sifar 3 ada tak? Tak ada. Jadi, yang ni letak sahaja sifar di atas. Okey. Sifar darab 3 adalah sifar. Jadi, tolak, dapatlah bakinya sifar. Tiada baki. Jadi, untuk soalan 39,630 bahagi 3 ialah 13,210. Sangat senang. Kamu boleh lihat pada panduan membahagi. Boleh tengok satu. Dia sudah sort mengikut warna. Okey, bilangan beg cenderam mata yang diagihkan pada setiap koperasi ialah 13,210. Okey, kamu kena teliti sikit dalam pembahagian supaya tidak. Okey, seterusnya tengok pada soalan kedua. 50,475 bahagi 6. Okey, tuliskan terus dalam bentuk ayat lazim. Okey, jadi macam mana? Mula-mula sebelum itu kamu kena tuliskan dahulu sifar 6. Okey, 6, 12, 18, 24, 30, 42, 48. Saya buat setakat tu dululah. Okey. Jadi, berbalik pada soalan. 5 bahagi 6 dalam sifar 6 ada tak 5? Tiada. Okey. Jadi, kamu tambah. Kamu tengok kawan sebelah dia. Gabungkan sekali. 50 di dalam sifar 6. Siapa yang paling hampir dengan 50? Okey. Kamu dah nampak kan? Iaitu 48. Kan? 48 yang ke berapa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi, di mana perlu kamu letak 8? Di sini ramai yang murid buat kesilapan. Ada yang letak 8 di atas 5. Kenapa kamu letak di situ? Okey. Kamu jangan keliru. Kamu ingat balik. Okey. 8 darab 6 adalah 48. Bukannya 5. Jadi 48 dia ada nilai tempat sah dan juga puluh. Ingat, meletakkan jawapan perlu pada nilai sah dahulu. Sebab tu kamu perlu letak di atas nilai sifar. Okey. Okey, seterusnya. 8 darab 6, 48. Tolak macam biasa. Tolak pun kamu perlu hati-hati. Ada yang buat silap sebab kamu cuai. Okey. Sifar tolak 8 tak boleh. Pinjam. Dapatlah 10 tolak 8, 2. Turunkan 4. 24 di dalam sifar 8 ada tak? Ada. Yang ke 4. Okey. Jadi, tulislah 4 di atas 4. Okey. Kenapa? Tulis di situ. Sebab dia 24. Yang nilai sahnya adalah nilai 4. Jadi perlu letak pada nombor 4. 4 darab 6, 24. Tiada baki. Okey, turun 7. Turunkan satu persatu. Jangan turunkan 75 terus. Turunkan satu persatu. 7 bahagi 6. Di dalam sifar 6 ada tak yang paling hampir dengan 7? Okey, yang paling hampir dia ialah 6 lah. Iaitu pada nilai 1. 1 darab 6, 6. Bakinya 1. Turun lagi 1. 5 bahagi 5. Okey. 15 di dalam sifar 6. Yang paling hampir ialah 12 ke 18? Yang paling hampir. Ingat. Ni kamu gunakan ilmu bunda juga. Okey. Yang paling hampir adalah nilai digit 12. Iaitu yang kedua. Okey. Jadi 2 darab 6, 12. Dapatlah 5 tolak 2, 3. Sehinggalah tiada apa-apa untuk dibahagikan. Barulah kamu stop. Kecuali untuk soalan perpuluhan, kamu kena teruskan sehingga dia dapat nilai sifar. Okey. Kalau soalan bahagi biasa, kamu stop sehingga tiada angka untuk diturunkan. Tiada nombor untuk diturunkan. Baki mestilah kurang daripada pembahagi.
Pembahaginya apa? Pembahaginya adalah 6. Okey, jadi jawapan dia 8412 bahagi 3. Sangat senang kalau kamu betul-betul menjawab dengan teliti. Okey, soalan yang ketiga. 78,600 bahagi 100. Okey, cara satu dan cara kedua. Okey, cara pertama, apa yang dia buat ialah dia susun seperti ini. Per. Yang ni kamu jumpa dalam topik pecahan. Pecahan pun sebenarnya adalah konsep daripada bahagi. Okey, cuma dia bentuk dia sendirilah. Okey, kamu tulislah 786 sifar-sifar per dengan 100. Okey, boleh potong sifar yang selepas nombor. Okey, kalau sifarnya di tengah nombor, kamu tak boleh potong. Okey, konsepnya macam tu. Kamu boleh potong sifar yang di belakang sahaja. Okey, 100 ada 2 sifar, di atas pun ada 2 sifar, boleh potong terus. 786 bahagi 1 akan dapat nombornya sendiri. Okey, cara kedua, kamu gerakkan dia. Ni kita panggil teknik ulat. Okey, kalau bahagi, ulat ni perlu bergerak ke kiri sebab dia akan makin mengecil. Berbeza pula dengan darab. Okey, kalau soalan dia ni merujuk pada darab, 78,600 darab 100, kamu gerakkan ulat tu ke kanan. Maksudnya dia makin besar. Okey, ini gerak ke kiri lah sebab dia operasi bahagi. Okey, gerak dari, okey, macam mana nak gerak? Kamu bilang dahulu pembahagi dia ni ada berapa sifar? Ada 2. Okay, jadi mula dengan di sini. 1, 2. Dapatlah. Kemudian kamu buanglah sifar yang belakang tu. 7, 8, 6. Jadi jawapan dia 7, 8, 6. Makin kecil. Maksudnya betul lah. Jawapan kamu munasabah. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya, 93,021 bahagi 1,000. Okey, kalau kamu nak buat dengan cara ketiga tadi pun boleh. Tapi untuk mengelakkan kekeliruan, kamu buat dalam bentuk lazim. Sebab untuk soalan yang keempat ni, sifarnya ada di tengah. Kan? 93,021 ada sifar tu di tengah. Kamu tak boleh potong sesuka hati. Yang saya cakap tadi, kalau potong, mesti sifarnya di belakang sahaja. Okey, jadi buat dalam bentuk lazim. 93,021 bahagi 1,000. Ini kamu guna sifar 1,000. Sangat senang sifar 1,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 7,000 sampailah 10,000. Kan? Betul tak? Okey, jadi tengok. Kamu listkan dahulu, kemudian kamu tengok 9 bahagi 1,000. Boleh tak? Dalam sifar 1,000 tak ada 9. Okey, jadi 93 pun tak ada. 930 pun tiada. 9,302 ada tak? Ada. Yang ke-9. Kenapa yang ke-9? Sebab 9 darab 1,000 adalah 9,000. Jadi letak 9 di atas 2. Jangan letak di atas sifar 3, 9. Ingat, 9 darab 1,000 adalah 9,000. Bukannya 9, bukannya 3, bukannya sifar. Okey, jadi tulis macam biasa. Tolak 9,000, tolak 2 sifar 3. Turunkan 1. 3,021. Dalam sifar 1,000, yang paling hampir dengan 3,021 adalah 3,000, iaitu yang ketiga. 3 darab 1,000, 3,000. Tolak seperti biasa, akan dapatlah bakinya 21. Jadi jawapannya ialah 93 baki 21. Okey, bakinya kecil daripada pembahagi. Jadi betul lah. Okey, semak. Songsangan bahagi ialah darab. Okey, songsang maksudnya opposite bahagi ialah darab. Opposite darab ialah bahagi. Sama je dua tu. Okey, jadi ni kalau kita nak semak, betul tak jawapan kita ni? Betul tak jawapan kita 93 baki 21. Okey, macam mana cara nak semak? Okey, darab dahulu. 93 darab 1,000 dapat 93,000.
ditambah dengan bakinya tadi. 93,000 tambah 21. Dan bakinya ialah 93,021. Matematik ni dia ada banyak cara. Selain daripada cara ni pun masih ada kamu boleh gunakan. Okey.